Jumaat ni 22 hari bulan ni I akan berada di SACC Mall Shah Alam. So kalau you guys ada dekat Shah Alam, lepas buka tu moh lah ke SACC, I ada rakaman show raya. So you boleh tengok Putra Muhammad, you boleh tengok Amir Masdi, you boleh tengok Ella, Datuk M. Nasir, Kimi Kimo, Lukas Sikta, Yoni Boy, Lukman Podolski, Bunga, kita ada Wani Kerry, Nadira, kita ada Indah Ruhaila, kita ada Nadine Nasa, kita ada Mirkin, so kita ada Datuk Jalal, Roh Aizman, kita ada ramai lah artis. Kita punya host Sherry Al-Haddad, Jihan Musa, Zizan Razak dengan Nabil Ahmad. So korang turun ramai-ramai dekat SACC Mall tu, join I punya recording rancangan raya. Rancangan kita pula akan keluar di kaca TV Astroria pada malam raya tu. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Yes, finally kita bertemu untuk tahun 2024. So sorry guys, I terlalu busy dengan Gempak Most Wanted Awards hari tu. Tak ada masa untuk record, untuk edit. Jangan cakap I dah tak ada bank. So yes, ini adalah hari ni bertarikh 19 Mac. So yes, I cuba untuk keluar benda ni esok. So I tak tahu dia keluar macam pagi ke, petang ke, tengah hari ke, malam ke. So I akan cakap salam sahur, salam Ramadan, selamat berpuasa, selamat berbuka, salam moreh. Dia ikutlah waktu bila yang kita keluar ni, kita tak tahu. So dah seminggu kita berpuasa. So far semua okay. I ada baca juga, tapi maybe tak sempat reply lagi. Ada yang komen video-video lama tengah marathon kan. Kita dah cuba dah untuk back on track untuk upload tiap-tiap minggu. Cuma Jumaat ni 22 hari bulan ni I akan berada di SACC Mall Shah Alam. So kalau you guys ada dekat Shah Alam, lepas buka tu moh lah ke SACC, I ada rakaman show raya. So you boleh tengok Putra Muhammad, you boleh tengok Amir Masdi, you boleh tengok Ella, Datuk M. Nasir, Kimi Kimo, Lukas Sikta, Yoni Boy, Lukman Podolski, Bunga, kita ada Wani Kerry, Nadira, kita ada Indah Ruhaila, kita ada Nadine Nasa, kita ada Mirkin, so kita ada Datuk Jalal, Roh Aizman, kita ada ramai lah artis. Kita punya host Sherry Al-Haddad, Jihan Musa, Zizan Razak dengan Nabil Ahmad. So korang turun ramai-ramai dekat SACC Mall tu, join I punya recording rancangan raya. Rancangan kita pula akan keluar di kaca TV Astroria pada malam raya. Okay, now kita dah habis promo kerja, so kita kerja YouTube pula. So kali ini I akan share satu kisah yang dikongsi dengan kawan office I bernama Tira. Cerita dia macam biasalah, bila budak-budak UiTM, diorang memang akan ada kongsi kisah kena himpak. So Tira ni, dia bukan sekadar kena hempak tau waktu dia tengah tidur. Dia nampak apa yang menghempak dia. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, kejadian ni berlaku pada tahun 2012. Waktu ni dah nak grad dah. So kalau 2012, I rasa time ni dia tengah buat degree lah. So dia berada di UiTM Puncak Perdana. Siapa yang belajar dekat Puncak Perdana tu, silalah komen di bawah anda juga pernah kena hempak. Kisah ni dia dah tak specifically ingat like what time lah, tapi it's just that malam tu dia tidur, dia buka tingkap. So diorang ni, kalau kita duduk rumah yang banyak-banyak tingkat ni, apartment, dia kalau kita dah tingkat yang keberapa tu, kita dah tak risau nak tidur buka tingkap, sebab kita tahu tak siapa nak panjat-panjat lah kan. So malam tu dia tidur, dia memang buka tingkap. So biar angin-angin sepoi bahasa tu masuk, sejuk sikit lah. Keadaan dalam bilik tu ialah ada katil double decker, tapi kawan dia yang sepatutnya tidur kat atas tu tak ada. So dia memang seorang. Dan kebetulan, benda ni kadang orang cakap tipikal lah, tapi bila dah nak jadi cerita kan, memang dalam rumah tu tak ada orang. Housemate lain ni tak ada. Dia pun tak ingat spesifik adakah mereka keluar pergi buat assignment ke, atau mereka keluar makan ke, mereka tak ingat lah, tak ingat sangat dah why was the reason tak ada orang langsung kat rumah. Tapi because dah banyak kali benda tu berlaku, so dia okay je untuk tidur seorang. So dia kata sepanjang malam tu dia macam terasa, dia sebab dia terjaga beberapa kali,
dia terasa macam ada hembusan nafas dekat leher dia. You guys bayangkan you guys tengah baring, tingkap terbuka. So bila angin masuk tu kita tahu tu angin daripada tingkap. Tapi bila ada angin yang kat leher kita ni, kita boleh rasa macam ada orang hembus macam so dia macam terasa apa hawa-hawa sejuk ni rasa terjaga. Tapi dalam keadaan yang macam agak mamai tu. So dia macam tak ada apa, macam sama tidur. So kejadian ni, gangguan ni berlaku beberapa kali. Tapi dia tak react. Dia tak ada rasa takut ke tak ada apa. Dia tengok tak ada apa, tidur balik. Tengok tak apa, maybe letih sangat kot. That's why macam tak larat nak pergi to check kenapa ada hembusan angin sejuk kat leher ni. Setelah beberapa kali terkena hembusan tu, so dia tak ingat like berapa kali specifically dia tak ingat. Tapi dia kata beberapa kali terjaga jugalah sebab ada hembusan nafas tu. Sejuk, memang rasa sejuk. Tapi yelah sebab sejuk, macam okey je lah, sambung tidur. Dan dia dah tak tahu berapa lama daripada gap dia terjaga dan dia sambung balik tidur tu. Dia tak tahu berapa lama, tiba-tiba dia start rasa macam sesak, macam tak boleh nak nafas. Tapi pada waktu ni dia macam just mengering macam tu je lah. Terpusing-pusing nak betulkan position baring sebab tak boleh nak bernafas. Until lah tiba-tiba dia rasa macam betul-betul diri dia tak boleh nak tarik dah pun nafas. Dia bukan sesak, dia dah macam macam tu. Dia kata memang terus tersentak, terjaga. Dia terbuka mata dia. Dia nampak ada lembaga hitam. Yes, lampu memang tak pasang sebab kita dah tidur. So lampu bilik memang tak pasang lah sebab tidur. Tetapi kan Tira cakap awal-awal dia buka tingkap. Jadi cahaya luar tu ada je. So dalam kesamaran-samaran cahaya dari luar ni, dia memang nampak seketul lembaga yang hitam bermata besar merah atas dia. Betul-betul macam tu. Member dah tak boleh nafas. Terbeliak mata dia, tengok ada mata besar jegil ke arah dia dan benda tu menghempap dia. Dia tak boleh buat apa ni. Dia tergamam sambil tak bernafas. Dia dah tahu memang masa dia tidur tu kawan-kawan dia tak ada. Tapi dia tak pastilah kalau kawan dia dah balik ke apa. So dia jerit je lah nak jerit. Dia jerit kuat gila Dia jerit panggil housemate dia, nama samaran. Ayu, Ina, tolong. Jerit. Memang dia rasa dalam kesesakan nafas dia tu, dia menjerit tu susah gila. Tapi dia tahu dia jerit kuat, sangat kuat. Tapi sepi sepi. Tak ada bunyi macam ada orang nak masuk bilik dia ke check ke. Tak ada. Sepi sesepi-sepinya. Lama dia cuba jerit-jerit nama kawan-kawan housemate dia. Tak ada siapa yang datang nak tolong pun. Dia tak pasti diorang dah balik. Dia tak pasti diorang ada, atau diorang memang tak ada, atau dia memang seorang kat rumah, tak tahu. Tapi waktu tu dah lah tak bernafas sebab tengah kena hempap. Cuba nak sebut nama orang, jerit-jerit. Tapi dalam tu pun waktu dia jerit-jerit, dia boleh rasa yang macam tempat tu macam kedap. So dia ada perasaan yang macam, ya Allah, tak ada orang dengar ke ni? Suasana tu lain. Bila dia diam, sepi sangat. Memang sepi keadaan tu. Dan benda ni hanya tenung je dia. Kau tengah struggle nak bernafas, kau tengah struggle nak panggil kawan-kawan kau, dan benda ni hanya tenung kau. Memang betul-betul depan muka kau. Benda ni tak gerak. Dia tengok je. Tira, bila dia dah rasa macam, ya Allah, tak ada orang nak dengar ni, tak ada orang nak tolong aku ni, cepat dia bertindak. Tapi dia tak fikir banyak. Dia just, ya Allah, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Dia istighfar sahaja. Dia memang tak boleh nak terkeluar benda lain dah, sebab nafas pun tak cukup, dia kata. So dia memang istighfar, ya Allah, istighfar, astaghfirullahalazim. Banyak-banyak kali dia sebut. Tak membantu apa-apa. Sampai benda tu bersuara dalam suara garau. Kau tak payah sebut astagfirullah tu. Ini nasib kau. Tira time ni
memang tergamam sebab tadi benda tu tak cakap apa-apa. Dia pun tak nampak mulut ke apa. Dia cuma nampak lembaga hitam, mata merah. Tak nampak mulut, tak tahu ni orang ke apa ke, tak tahu. Tak tahu ni apa sebab gelap. Lembaga ni apa? Tiba-tiba lembaga ni bersuara sutera macam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Memang time ni dia cuma fikir, ya Allah, macam ni ke aku mati? Pengakhiran aku macam ni ke? Dan dia tak boleh nak ingat sama ada dia dah boleh bernafas ke tak waktu tu. Bila dia cerita balik sambil dia meremang depan air tu, dia cakap at that time dia pun tak ingat masa ni dia dah bernafas ke belum. Sebab tu bila orang tu cakap macam tu, orang ke benda ke makhluk, dia tak tahu lah. So dia dah anggap macam, ya Allah, aku dah mati ke sebenarnya? Macam ini ke pengakhiran? Sebab dia memang tak ingat langsung. Dan dia pun dah tak tahu berapa waktu dah berjalan daripada dia terjaga, terjerit sampai orang ni marah. Benda ni marah, dia beristighfar tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu berapa lama. Berjam-jam ya, dia cuba nak gerak, tak boleh. Nak istighfar, tak boleh. Time ni bila dia nak gerak tu, dia tak dapat sebab dia rasa macam badan terkunci. Bila dia nak sambung istighfar tu, lidah dia pula macam tak tahulah, seolah tersekat. Dia tak boleh nak cakap apa dah. Memang dalam hati dia hanya nak sebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah je. Dah tak tahu nak buat apa dah ni. Semuanya tak boleh, semuanya terkunci. Dan benda ni tak hilang-hilang. Tak hilang-hilang satu hal. Kawan-kawan mana tak balik-balik. Tak ada orang yang tolong dia. Dia hanya kaku, terbaring. Kalau dikata dia boleh explain macam mana, macam orang dah mati dah. Terlentang macam tu je, menghadap siling. Padahal sebenarnya dia tak hadap siling. Dia tengah tengok benda yang tak nak bangun-bangun daripada badan dia ni, yang tengah menghempap dia ni. Sampailah tiba-tiba kawan dia buka pintu bilik tu. Kawan dia buka pintu bilik tu nak masuk. Kawan dia yang sepatutnya tidur kat atas tu buka. Tengok dia terbaring lemah macam tu, air mata mengalir. So kawan dia ni memang pandang dia, Tira, kau okey tak? Tira, okey tak? Dan entah bila, tak tahu macam mana, benda tu hilang. Sebab waktu kawan dia buka pintu tu, benda lembaga hitam tu masih ada atas badan dia. Sebab tu bila kawan dia masuk, dia pandang kawan dia sambil menangis. Tapi di mata kawan dia hanya terbaring longlai. Bila dia tengok balik atas badan dia, dah tak ada apa. Dia cuba bangun, tak boleh. Dan kali ni bukan sebab dia ditekan atau sebab dia dihempak. Sebab badan dia sakit sangat, tak boleh nak bangun. Sakit nak bangun. Tapi at least dia tak kena hempak dah. So, itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian. Short and sweet. Seperti pertemuan kita di bulan Ramadan ini. Short and sweet. So yes, selepas kejadian tu, Tira tak pernah lagi lah ada experience kena hempap ke apa. So kalau dia nak recall balik kot, maybe sebab tingkap tu tak tutup lah. So ada benda-benda liar ni main masuk ke. Dia kata to be honest, bilik tu pun dia tidaklah pagar ke apa. Tapi kita pun kadang-kadang kita balik buat assignment malam-malam, daripada mana-mana balik, mungkin lambat cuci kaki ke kan, macam masuk rumah tak terus pergi cuci kaki, you know. Sebab dia orang kat rumah tu dia kata solat, semua solat. Tapi itulah, kita tak tahu nak cari salahnya di mana, salahnya pada siapa, tak tahu. So maybe bila balik lewat nak cuci kaki terus. Kadang lepas balik assignment mana-mana, malam-malam buta lepak jap kat tempat TV tu, minum dulu, lepas tu baru nak mandi kan. So patutnya kita kalau pergi mana-mana basuh kaki dulu. Tak tahulah. Tapi tidaklah benda tu, gangguan tu berterusan ke apa untuk mengatakan rumah puncak alam tu yang berhantu ke apa. Tidaklah apartmen tu. Cuma dia kata yang buat dia takut juga bila ingat-ingat is orang lain punya cerita bila kena hempap tu tak nampak apa kan. Tapi dia masa kena hempap tu, dia memang nampak itu adalah lembaga hitam, mata besar terbeliak merah. Dia tak pasti itu hantu raya ke, orang minyak ke. Dia tak pastilah. And apa sebab benda tu cakap macam tu, yang macam, kau tak payah sebut astagfirullah tu, ini nasib kau. Kenapa orang tu cakap, orang makhluk ke whatever tu cakap itu nasib dia? Sampai sekarang dia tiada jawapan yang apa yang dia dah buat sampai dia perlu menerima nasib tersebut, tak tahu. Tapi
I percaya kadang-kadang makhluk-makhluk ni dia suka menakut-nakutkan kita. Dia macam nak buat macam konon kita ni ada buat something, that's why dia kena hukum kita. Padahal dia bukan Tuhan nak menghukum orang kan. Dia sajalah tu cakap-cakap benda yang dia tahu boleh melemahkan emosi kita, melemahkan jiwa kita. That's why lah dia cakap-cakap benda macam tu kot. But because after that tak ada kena gangguan apa-apa. Lepas tu kan I cakap diorang pun dah nak grad dah pun dah final year dah. So after that incident, dia pun menjalani kehidupan dia seperti biasa dan dia grad. Tapi dia kata dia tak cerita kat siapa-siapa lah pasal yang dia kena himpap and nampak benda tu. Kalau ada cerita pun tak ada kat ramai orang lah. Sebab selalu kita dengar dia kata kalau orang kena himpap tak nampak. So ni dia kena himpap dan dia nampak. So dia macam tak nak, takutlah cerita kat orang. Sebab nanti orang kata bila kita duk cerita macam kita panggil pula dia akan datang lagi. So tak nak. So, tapi dia kata dia just nak menceritakan kisah dia ni kepada semua. It's macam andai kata anda pernah mengalami, anda kena himpap and anda nampak benda tu, you are not alone. And dia nak pesan lah macam kalau benda tu marah, kalau kita nak sebut apa-apa, kalau anda lah nanti yang dengar ni tiba-tiba terkena dalam situasi, berada dalam situasi yang lebih kurang sama, takut tu faham, takut, tapi lawan je, teruskan dengan bacaan yang anda hafal, bacaan yang anda tahu. Tapi kalau I kan, semoga semua yang mendengar ni tidak perlulah berada dalam situasi sebegitu. I doakan. Okay? So kalau anda ada kisah yang lebih kurang sama atau nak kongsi kisah lain, boleh, apa-apa saja kisah seram boleh kongsi. Masih email yang sama yang tertera di bawah. Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Okay? Jangan lupa datang Jumaat ni dekat SCCC Mall. Kita beraya awal seminggu 2 sebelum raya yang sebenar. Okay? Bye. Assalamualaikum.